Poin yang pertama, periuk nasi rakyat. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini terhadap beberapa topik yang mempunyai kesan kepada periuk nasi rakyat hari ini dan juga hari mendatang. Pertama, disentuh oleh Tuanku Agong tentang isu underemployment ataupun bekerja di bawah kelayakan. Kerajaan perlu segera tangani isu generasi muda yang bekerja di bawah kelayakan pendidikan dan bukannya terlalu fokus kepada isu pengangguran secara umum saja. Bagi saya, masalah ini bukan lagi masalah ataupun suatu isu yang terpencil, tetapi suatu krisis masa depan negara. Perlu diwujudkan satu mekanisme sokongan dan peralihan dengan izin support and transition. Mungkin perlu ada jawatankuasa rentas kementerian peringkat nasional menilai ketimpangan pasaran kerja, struktur ekonomi, dasar pelaburan dan dasar pendidikan dalam negara. Ini perlu disegerakan. Yang keduanya, krisis negara menua. Kerajaan perlu perhalusi semula isu pencen dengan persediaan menghadapi krisis menanti, iaitu negara yang menua. Setakat 30 September 2023, dilaporkan 48% daripada ahli KWSP mempunyai baki simpanan kurang daripada RM10,000. Dengan simpanan tersebut, kira-kira dijangka hanya memperolehi RM42 sebulan untuk tempoh 20 tahun. Sedangkan Malaysia sedang menuju ke arah status negara tua menjelang tahun 2030. Dalam hal ini, Bacuk berharap kerajaan melihat perkara ini dengan serius dan mengambil satu langkah yang proaktif. Mandat kepada KWSP, KWAP, LTAT dalam mengimbangi keperluan semasa dan keperluan di hari tua perlu diperluaskan dan diberikan keanjalan bagi menjamin kehidupan warga emas yang sempurna. Ini perlu diberikan perhatian. Yang ketiga, kenaikan cukai. Banyak diulas oleh rakan-rakan yang berhormat. Perlu ambil kira pendapatan rakyat. Benar, kenaikan ini penting untuk menjana hasil tambahan kepada rakyat. Tapi kerajaan perlu mengambil kira keadaan rakyat pada hari ini. Ini kerana perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak dikecualikan pastinya akan meningkat kos dan bayarannya, di mana peniaga akhirnya akan mengalihkan kesan kenaikan ini kepada pengguna secara tidak langsung. Selain itu, amatlah penting untuk disegerakan klasifikasi baharu isi rumah. Bukan lagi klasifikasi B40, M40, T20 di mana Menteri Umum tahun lepas dasar ini akan bermula Januari 2024. Kini sudah diambang Mac, nak masuk bulan Mac 2024, masih tiada pengumuman apakah klasifikasi baharu yang akan digunakan bermula tahun ini sebelum kita melaksanakan dasar subsidi bersasar yang amat kita alu-alukan untuk dilaksanakan pada tahun ini. Yang keempat, subsidi bersasar ini perhalusi impaknya. Pelbagai pandangan telah dinyatakan berkenaan peralihan subsidi dari segi pelaksanaannya supaya benar-benar membantu mereka yang memerlukan. Kita setuju, ini langkah yang perlu disokong. Menteri pun telah umumkan kerajaan akan melaksanakan program subsidi bersasar minyak petrol RON 95 pada tahun ini sebagai langkah untuk mengoptimumkan sumbernya. Cuma orang di kampung sudah bertanya-tanya. Orang di bandar pun sudah berkira-kira apakah mekanismenya. Adakah dengan pelaksanaan ini harga minyak petrol 95 di pump station ketika itu akan mengikut harga pasaran yang akan diapungkan, bukan lagi harga bersubsidi pada hari ini, dan apakah mekanisme rebate tunai dan juga kad subsidi yang akan diperkenakan pada masa terdekat ini